Malaysia is reimposing a full lockdown on Kuala Lumpur and 5 states to curb a third wave of COVID-19. The 2-week lockdown begins on Wednesday. Our healthcare system is at a breaking point dan saya ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Stay at home. Tahun 2020 hingga 2022 adalah antara tahun yang paling sukar dalam sejarah moden dunia. Sebuah wabak yang dikenali sebagai COVID-19 telah mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Tiada siapa menjangka dunia akan berhenti seketika. Lapangan terbang ditutup, sekolah ditutup, perniagaan ditutup, dan manusia terpaksa duduk di rumah untuk tempoh yang sangat lama. Jadi Malaysia, kita melalui pelbagai fasa seperti PKP, PKPB dan PKPP. Jalan raya kosong, bandar sunyi, masjid dan gereja tidak dapat digunakan seperti biasa, majlis perkahwinan ditangguhkan, hari raya tidak boleh balik kampung, dan ramai yang hanya dapat berjumpa keluarga melalui panggilan video sahaja. Itu semua menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Namun di sebalik kesusahan itu, terdapat banyak kenangan yang menunjukkan betapa kuatnya rakyat Malaysia. Kita dapat melihat doktor dan jururawat bekerja tanpa henti, polis dan tentera menjaga keselamatan negara, cikgu mengajar dari rumah, pelajar belajar secara online, dan rakyat saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Ada orang kehilangan pekerjaan, ada perniagaan terpaksa tutup, ada yang berjauhan dengan keluarga untuk masa yang lama. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga melihat semangat perpaduan rakyat Malaysia yang sangat luar biasa. Rakyat membantu rakyat, jiran membantu jiran, orang tidak dikenali pun sanggup membantu orang lain yang dalam kesusahan. Dalam video ini kita akan mengimbau kembali 10 kenangan hebat Malaysia ketika menghadapi pandemik. Kenangan yang mungkin pahit, mungkin sedih, tetapi penuh dengan semangat, perpaduan dan kemanusiaan yang menunjukkan siapa sebenarnya rakyat Malaysia apabila berdepan dengan masa yang sukar. Pastikan Anda tonton sampai habis kerana kenangan nombor 1 adalah kenangan yang paling menyentuh hati seluruh rakyat Malaysia. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Pernahkah Anda bayangkan satu hari nanti lebuh raya di Malaysia menjadi kosong? Tiada kesesakan, tiada hon kereta, tiada orang tergesa-gesa pergi kerja, dan bandar besar menjadi sunyi seperti bandar yang ditinggalkan? Siapa sangka perkara yang mustahil untuk dibayangkan sebelum ini benar-benar berlaku ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, hampir semua rakyat Malaysia diminta untuk duduk di rumah. Hanya sektor penting sahaja dibenarkan beroperasi seperti hospital, polis, kedai makanan dan perkhidmatan penting. Akibatnya jalan raya yang biasanya sesak pada waktu pagi dan petang tiba-tiba menjadi kosong dan sunyi. Gambar dan video lebuh raya kosong menjadi viral di media sosial kerana pemandangan itu isawit tiang berlaku di Malaysia, terutama di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Ada yang mengatakan inilah kali pertama mereka melihat bandar menjadi begitu sunyi sepanjang hidup mereka. Walaupun keadaan itu kelihatan menakutkan dan pelik, ia menjadi salah satu kenangan paling diingati oleh rakyat Malaysia kerana ia menunjukkan betapa seriusnya situasi pada waktu itu. Semua orang terpaksa mengubah cara hidup demi keselamatan bersama. Jalan raya kosong bukanlah sesuatu yang menggembirakan, tetapi ia menjadi simbol satu tempoh dalam sejarah di mana seluruh negara berhenti seketika demi melawan satu wabak yang mengubah dunia. Namun ketika jalan raya kosong dan semua orang duduk di rumah, ada satu golongan yang masih keluar bekerja setiap hari, memakai pakaian perlindungan, berdepan risiko jangkitan, dan berjuang di barisan hadapan. Siapakah wira sebenar Malaysia ketika pandemik melanda? Di sinilah kita masuk kenangan nombor 9. Siapakah yang sebenarnya berada di barisan paling hadapan ketika semua orang diminta duduk di rumah? Siapakah yang sanggup berdepan risiko setiap hari ketika dunia sedang takut dengan wabak COVID-19? Dan bagaimana mereka mampu bertahan dalam tekanan yang begitu besar? Inilah kenangan tentang barisan hadapan Malaysia. Doktor, jururawat, petugas hospital, polis, tentera dan ramai lagi yang menjadi wira sebenar negara ketika pandemik melanda. Ketika rakyat biasa duduk di rumah untuk melindungi diri, mereka pula keluar setiap hari untuk melindungi rakyat. Di hospital, doktor dan jururawat bekerja berjam-jam tanpa rehat,
memakai pakaian PPE yang panas dan tidak selesa, merawat pesakit tanpa henti. Ada yang tidak pulang ke rumah untuk tempoh yang lama demi mengelakkan menjangkiti keluarga sendiri. Di jalan raya pula, polis dan tentera menjaga sekatan jalan raya, roadblock, memastikan rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan. Mereka berdiri berjam-jam di bawah panas dan hujan demi memastikan negara berada dalam keadaan terkawal. Lebih menyentuh hati, ada antara mereka yang dijangkiti virus ketika bertugas, malah ada yang terkorban dalam usaha menyelamatkan orang lain. Pengorbanan mereka menjadi bukti bahwa wira sebenar bukan hanya di medan perang, tetapi juga di hospital dan jalan raya ketika negara memerlukan. Seluruh rakyat Malaysia ketika itu memberi sokongan kepada barisan hadapan. Ada yang tepuk tangan dari rumah, ada yang hantar makanan, dan ada yang menulis kata-kata semangat. Ia menjadi simbol perpaduan rakyat yang sangat kuat. Kenangan ini akan sentiasa diingati sebagai satu detik di mana rakyat Malaysia melihat sendiri siapa wira sebenar negara ketika waktu paling sukar. Namun dalam masa yang sama, bukan semua orang mampu bertahan dari segi kewangan. Ramai kehilangan kerja, hilang pendapatan dan ada yang terpaksa berdepan kesusahan hidup. Dalam keadaan sukar itu, siapa yang membantu mereka? Bagaimana rakyat Malaysia saling membantu antara satu sama lain? Inilah kenangan yang seterusnya. Apabila pandemik COVID-19 melanda, bukan semua orang hanya berdepan masalah kesihatan. Ramai juga yang berdepan masalah kewangan. Kedai terpaksa tutup, kilang berhenti operasi, ramai pekerja dipotong gaji. Malah ada yang hilang pekerjaan sepenuhnya. Dalam keadaan itu, ramai keluarga mula kehabisan simpanan dan ada yang terpaksa mengikat perut untuk meneruskan hidup. Namun di sinilah kita dapat melihat satu perkara yang sangat luar biasa tentang rakyat Malaysia. Apabila susah, rakyat akan tolong rakyat. Tanpa mengira bangsa, agama atau negeri, ramai individu, NGO, masjid, gereja, tokong dan persatuan mula mengumpul bantuan makanan dan keperluan asas untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Di banyak tempat wujud food bank di mana orang yang memerlukan boleh datang ambil makanan secara percuma. Ada juga orang yang memasak di rumah dan mengagihkan makanan kepada jiran-jiran atau keluarga yang susah. Malah ada peniaga yang memberikan makanan percuma kepada mereka yang tidak mampu membayar. Media sosial juga dipenuhi dengan orang yang menawarkan bantuan. Ada yang sanggup belikan barang dapur. Ada yang bantu bayarkan bil elektrik. Ada yang bantu hantar makanan kepada warga emas yang tinggal bersendirian. Walaupun negara berada dalam keadaan sukar, semangat kemanusiaan rakyat Malaysia menjadi semakin kuat. Ramai yang mengatakan bahawa waktu pandemiklah mereka dapat melihat kebaikan. Sebenar rakyat Malaysia, orang yang tidak pernah kenal pun sanggup membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Ini menjadi salah satu kenangan paling menyentuh hati sepanjang tempoh pandemik di Malaysia. Kenangan ini membuktikan bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya pada ekonomi atau bangunan tinggi, tetapi pada rakyatnya yang saling membantu ketika susah dan senang. Namun ada satu simbol yang sangat terkenal ketika pandemik di Malaysia. Simbol yang sangat ringkas, hanya sehelai kain berwarna putih, tetapi membawa maksud yang sangat besar dan menyentuh hati seluruh negara. Apakah simbol itu yang pernah menjadi tanda seseorang memerlukan bantuan? Inilah kenangan seterusnya. Apakah yang Anda akan lakukan jika suatu hari nanti makanan di rumah habis, duit sudah tiada, bantuan belum sampai, dan Anda tidak tahu hendak meminta tolong daripada siapa? Situasi inilah yang benar-benar berlaku kepada setengah rakyat Malaysia ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Dari situ lahir satu kempen yang sangat menyentuh hati rakyat Malaysia, yaitu kempen Bendera Putih. Kempen ini sangat mudah tetapi sangat bermakna. Jika sebuah keluarga memerlukan bantuan makanan atau keperluan asas, mereka hanya perlu mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka memerlukan bantuan. Apabila jiran, sukarelawan atau orang ramai nampak bendera putih tersebut, mereka akan datang membantu dengan memberikan makanan, barang dapur, susu bayi dan keperluan asas lain. Tanpa banyak soal, tanpa mengira siapa, ramai rakyat Malaysia tampil membantu mereka yang memerlukan. Kempen ini menjadi sangat terkenal di seluruh negara dan menjadi simbol perpaduan rakyat Malaysia ketika waktu paling sukar. Ramai yang mengatakan bahawa bendera putih ketika pandemik bukan tanda menyerah kalah, tetapi tanda meminta pertolongan dan tanda bahawa rakyat Malaysia tidak akan membiarkan sesiapa pun kelaparan. Di media sosial, ramai berkongsi gambar bantuan dihantar ke rumah yang mengibarkan bendera putih.
Ada yang meninggalkan barang di pagar rumah, ada yang menghantar makanan setiap hari, dan ada juga yang membantu membayar bil utility keluarga yang memerlukan. Kempen ini menunjukkan bahawa walaupun negara sedang menghadapi krisis besar, rakyat Malaysia masih mempunyai sifat prihatin dan saling membantu. Ini menjadi salah satu kenangan paling menyentuh hati dalam sejarah moden Malaysia. Namun pandemik bukan sahaja mengubah cara kita bekerja dan hidup, malah ia juga mengubah cara pelajar belajar dan guru mengajar. Pernahkah anda bayangkan satu masa di mana semua pelajar belajar dari rumah dan kelas hanya berlaku di dalam telefon atau komputer? Inilah kenangan seterusnya yang tidak akan dilupakan oleh pelajar dan guru di Malaysia. Pernahkah anda bayangkan satu masa di mana sekolah ditutup, pejabat ditutup, tetapi pembelajaran dan kerja masih perlu diteruskan? Bagaimana pelajar mahu belajar jika tidak ke sekolah? Bagaimana pekerja mahu bekerja jika tidak ke pejabat? Inilah antara perubahan paling besar yang berlaku ketika pandemik COVID-19 di Malaysia. Buat pertama kali dalam sejarah moden negara, jutaan pelajar belajar dari rumah melalui kelas dalam talian. Guru mengajar menggunakan telefon dan komputer. Pelajar pula belajar dari ruang tamu, bilik tidur, malah ada yang belajar di dapur kerana capaian internet lebih baik di situ. Ini menjadi satu pengalaman yang sangat berbeza daripada pembelajaran biasa di sekolah. Pelbagai aplikasi digunakan untuk kelas online seperti Zoom, Google Meet dan Microsoft Teams. Aplikasi-aplikasi ini menjadi sangat popular ketika pandemik kerana hampir semua sekolah, college dan universiti menggunakannya untuk pembelajaran. Bukan sahaja pelajar, ramai pekerja juga mula bekerja dari rumah atau work from home. Mesyuarat dilakukan secara online, kerja dihantar melalui internet, dan ramai yang tidak perlu lagi pergi ke pejabat setiap hari. Ini mengubah cara kerja di Malaysia dan ada syarikat yang masih menggunakan sistem kerja dari rumah sehingga hari ini. Walaupun pada awalnya ramai yang menghadapi masalah internet, peranti dan suasana belajar di rumah, lama-kelamaan rakyat Malaysia mula menyesuaikan diri dengan norma baharu ini. Ia menjadi satu kenangan yang sangat unik kerana tidak pernah berlaku sebelum ini dalam skala yang begitu besar. Kenangan belajar dan bekerja dari rumah. Ini menjadi satu simbol bagaimana manusia boleh menyesuaikan diri walaupun dunia sedang menghadapi krisis besar. Namun ketika pandemik, setiap kali kita masuk kedai, pergi pejabat atau pergi mana-mana tempat, ada satu perkara yang semua orang wajib buat menggunakan telefon. Tanpa aplikasi ini, kita mungkin tidak boleh masuk ke mana-mana premis. Apakah aplikasi yang menjadi sangat penting kepada rakyat Malaysia ketika pandemik? Inilah kenangan seterusnya yang pasti semua orang ingat. Pernahkah anda keluar rumah tetapi terlupa satu perkara penting dan tiba-tiba tidak dibenarkan masuk ke kedai? Apakah benda yang hampir semua rakyat Malaysia wajib ada dalam telefon ketika pandemik COVID-19? Jawapannya ialah aplikasi MySejahtera, satu aplikasi yang menjadi sebahagian daripada kehidupan harian rakyat Malaysia ketika itu. Setiap kali masuk ke kedai, restoran, pejabat, stesen minyak atau mana-mana premis, kita perlu scan QR code menggunakan MySejahtera. Tanpa scan, kita tidak dibenarkan masuk. Ini menjadikan aplikasi ini sangat penting dalam usaha kerajaan mengesan pergerakan dan mengawal penularan wabak. Selain itu, MySejahtera juga digunakan untuk smart status kesihatan, laporan simptom, rekod vaksin, pengesanan kontak rapat. Aplikasi ini menjadi pas digital rakyat Malaysia sepanjang pandemik. Hampir semua orang, dari pelajar hingga warga emas, belajar menggunakan aplikasi ini walaupun sebelum ini tidak biasa dengan teknologi. Ada yang masih ingat bunyi beep. Setiap kali scan QR code, bunyi yang menjadi sangat sinonim dengan kehidupan harian ketika pandemik. Malah ada yang bergurau jika tidak dengar bunyi itu sehari. Terasa seperti ada yang tidak lengkap. Walaupun pada awalnya ramai yang keliru dan sukar menyesuaikan diri, lama-kelamaan ia menjadi rutin harian. Ini menunjukkan bagaimana teknologi memainkan peranan penting dalam membantu negara mengawal situasi yang sangat mencabar. MySejahtera bukan sekadar aplikasi, tetapi simbol bagaimana Malaysia menggunakan teknologi untuk melindungi rakyatnya ketika krisis. Namun apabila vaksin mula diperkenalkan, satu lagi perkara luar biasa berlaku di seluruh negara. Tempat-tempat besar yang biasanya digunakan untuk acara dan sukan, tiba-tiba berubah fungsi sepenuhnya. Di manakah rakyat Malaysia pergi beramai-ramai untuk mendapatkan vaksin? Inilah kenangan seterusnya. Pernahkah anda bayangkan sebuah stadium yang biasanya penuh dengan sorakan penyokong, bola sepak tiba-tiba dipenuhi ribuan orang yang beratur untuk mendapatkan vaksin?
atau Dewan Konvensyen Besar yang biasa digunakan untuk pameran dan majlis, rasmi bertukar menjadi pusat kesihatan. Inilah yang berlaku di Malaysia ketika fasa vaksinasi pandemik COVID-19. Apabila vaksin mula diperkenalkan, kerajaan melancarkan program vaksinasi besar-besaran untuk melindungi rakyat. Untuk mempercepatkan proses ini, banyak tempat besar seperti stadium, Dewan Orang Ramai dan pusat konvensyen ditukar menjadi pusat pemberian vaksin PPV. Antara lokasi yang terkenal ialah Stadium Nasional Bukit Jalil dan Malaysia International Trade and Exhibition Centre, yang menjadi pusat vaksinasi berskala besar. Ribuan rakyat Malaysia datang setiap hari untuk mendapatkan dos vaksin masing-masing. Suasana di PPV sangat teratur, dari pendaftaran, pemeriksaan kesihatan, suntikan vaksin hingga ke ruang pemerhatian selepas vaksin. Semua berjalan dengan sistematik. Walaupun jumlah orang sangat ramai, ramai yang berkongsi pengalaman pertama mereka menerima vaksin di media sosial. Ada yang berasa takut, ada yang teruja, dan ada juga yang bangga kerana akhirnya dapat melindungi diri dan keluarga. Program vaksinasi ini menjadi titik penting dalam usaha negara untuk kembali kepada kehidupan normal. Ia juga menunjukkan bagaimana Malaysia mampu mengurus program berskala besar dalam masa yang singkat. Kenangan ini bukan sekadar tentang vaksin, tetapi tentang harapan untuk kembali hidup seperti biasa selepas melalui tempoh yang sangat sukar. Namun dalam masa rakyat berusaha melindungi diri, ramai juga yang berdepan kesukaran kewangan akibat pandemik. Dalam keadaan itu, bagaimana kerajaan membantu rakyat untuk terus bertahan? Inilah kenangan seterusnya yang memberi kelegaan kepada ramai rakyat Malaysia. Apabila pandemik COVID-19 melanda, bukan sahaja kesihatan rakyat terjejas, tetapi ekonomi juga sangat terkesan. Ramai yang kehilangan kerja, peniaga tidak dapat berniaga, gaji dipotong, dan ada keluarga yang terpaksa menggunakan simpanan untuk meneruskan kehidupan. Dalam keadaan sukar itu, ramai mula tertanya-tanya, bagaimana mereka mau terus bertahan jika pandemik berlarutan? Dalam tempoh itu, kerajaan memperkenalkan pelbagai bantuan kewangan untuk membantu rakyat, antaranya bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat dan beberapa pakej rangsangan ekonomi. Bantuan ini diberikan kepada golongan B40, M40, peniaga kecil dan juga syarikat yang terjejas akibat pandemik. Walaupun jumlah bantuan mungkin tidak sama untuk semua orang, tetapi bantuan ini sedikit sebanyak membantu rakyat membeli makanan, membayar bil elektrik, air, sewa rumah dan keperluan asas lain. Ramai rakyat Malaysia yang masih ingat hari mereka menerima bantuan tersebut, kerana ia sangat membantu dalam waktu yang sukar. Selain bantuan tunai, kerajaan juga memberi moratorium bayaran pinjaman bank. Ini bermaksud ramai rakyat tidak perlu membayar ansuran pinjaman rumah dan kereta untuk tempoh tertentu. Ini sangat membantu kerana ramai yang tidak mempunyai pendapatan tetap ketika itu. Kenangan ini menjadi antara kenangan penting kerana ia menunjukkan bahawa ketika krisis besar berlaku, bantuan dan sokongan sangat diperlukan supaya rakyat dapat terus bertahan. Yes, mungkin bukan masa yang mudah, tetapi ia adalah masa di mana ramai rakyat belajar berjimat, belajar mengurus kewangan dan belajar menghargai apa yang mereka ada. Namun walaupun bantuan diberikan dan vaksin diperkenalkan, satu perkara yang sangat penting dalam mengawal pandemik sebenarnya bergantung kepada rakyat sendiri. Apakah perkara itu yang dilakukan oleh hampir semua rakyat Malaysia setiap hari sehingga menjadi kebiasaan baru? Inilah kenangan seterusnya. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah negara dengan jutaan penduduk boleh mengawal penularan wabak dalam satu tempoh yang sangat sukar? Adakah hanya kerana hospital? Adakah hanya kerana vaksin? Atau sebenarnya kerana sikap rakyat itu sendiri? Ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia, satu perkara yang menjadi kebiasaan baru kepada semua orang ialah mematuhi SOP, memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal, mencuci tangan, scan MySejahtera dan mengelakkan tempat sesak menjadi rutin harian rakyat Malaysia. Kemana sahaja kita pergi, kita akan nampak orang memakai pelitup muka. Di kedai, di jalan, di dalam kereta. Malah ada yang memakai pelitup muka ketika bersukan. Pada waktu itu, jika terlupa bawa pelitup muka, kita mungkin tidak dibenarkan masuk ke mana-mana premis. Di lantai kedai, terdapat tanda jarak 1 meter. Orang beratur dengan jarak. Dalam lift, hanya beberapa orang dibenarkan masuk. Semua ini menjadi norma baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ini. Walaupun pada awalnya ramai yang merungut kerana sukar menyesuaikan diri, lama-kelamaan semua orang mula memahami bahawa SOP ini penting untuk keselamatan semua. Sikap bekerjasama rakyat, Malaysia inilah yang membantu negara mengawal penularan wabak dalam tempoh tertentu.
Kenangan ini mungkin nampak biasa, tetapi sebenarnya sangat penting kerana tanpa kerjasama rakyat, mustahil negara dapat mengawal situasi yang begitu mencabar. Ia menjadi bukti bahawa apabila rakyat bersatu dan bekerjasama, negara mampu menghadapi apa sahaja cabaran. Namun daripada semua kenangan sepanjang pandemik, ada satu kenangan yang paling menggambarkan Malaysia sebenar. Bukan tentang jalan kosong, bukan tentang aplikasi, bukan tentang bantuan kewangan, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menunjukkan siapa sebenarnya rakyat Malaysia ketika menghadapi kesusahan. Inilah kenangan nombor 1 yang paling diingati. Kenangan paling hebat sepanjang pandemik, COVID-19 sebenarnya bukan tentang jalan kosong, bukan tentang MySejahtera, bukan tentang vaksin, tetapi tentang perpaduan rakyat Malaysia. Ketika negara berada dalam keadaan sukar, rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan negeri bersatu membantu antara satu sama lain. Kita dapat lihat jiran membantu jiran, orang muda membantu warga emas, sukarelawan menghantar makanan kepada yang memerlukan, doktor dan jururawat berkorban masa dan tenaga, polis dan tentera menjaga keselamatan negara, guru mengajar tanpa mengenal penat, dan ibu bapa berusaha memastikan keluarga terus bertahan. Walaupun keadaan sukar, inilah saat di mana kita dapat melihat kekuatan sebenar negara bukan hanya pada bangunan tinggi atau ekonomi, tetapi pada rakyatnya yang bersatu ketika susah dan senang. Pandemik mungkin menjadi tempoh yang sukar, tetapi ia juga menjadi tempoh yang menunjukkan betapa kuat dan bersatunya rakyat Malaysia. Pandemik COVID telah mengajar kita banyak perkara tentang kesabaran, tentang menghargai keluarga, tentang pentingnya kesihatan, dan yang paling penting tentang perpaduan. Rakyat Malaysia telah membuktikan bahawa apabila kita bersatu, kita mampu menghadapi apa sahaja cabaran, walaupun cabaran itu melibatkan seluruh dunia. Kita juga tidak boleh melupakan usaha pemimpin negara, petugas barisan hadapan, sukarelawan dan semua pihak yang berusaha siang dan malam untuk memastikan negara kita dapat melalui tempoh yang sangat sukar ini. Semoga semua kenangan ini menjadi pengajaran dan sejarah yang tidak akan kita lupakan sampai bila-bila. Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan komen untuk menyokong channel ini supaya kami boleh terus menghasilkan video menarik tentang fakta, sejarah dan kisah menarik Malaysia. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.